Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tanpa membuang masa, kita direct to the point. Ini adalah berkaitan dengan apa yang berlaku kepada pemimpin PAS yang baru-baru ini terlibat dengan tuntutan daripada pemimpin DAP. Ini adalah berkaitan dengan pembiayaan tuntutan sebanyak Rm825.000 daripada 3 pemimpin DAP terhadap pemimpin PAS ataupun ahli parlimen PAS, Kepala Batas Dr. Siti Mastura. Nah, apa yang berlaku selepas PAS yang mengutip derma bagi membantu ahli parlimen, yaitu ahli parlimen Kepala Batas Siti Mastura. Satu tulisan yang saya lihat daripada Harapan Daily, beri sumbangan tanda reda dosa fitnah. Ini satu lagi tamparan padu untuk PAS, terutamanya presidennya Hadi Awang. Penasihat agama kepada Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, menegaskan adalah sangat tidak wajar mengutip dana daripada masyarakat untuk membayar saman sivil kerana perlakuan dosa fitnah. Ahli Majlis Ulama UMNO berkenaan berkata, dana sumbangan awam patut digunakan untuk aktiviti seperti kebajikan, membantu golongan yang dizalimi, dakwah dan pendidikan. Beliau berkata, dana sumbangan awam bukannya untuk membantu orang yang menzalimi maruah orang lain dengan fitnah dan cerita rekaan, meskipun bukan Islam hatta musuh sekalipun. Dosa fitnah dan mereka-reka cerita adalah dosa besar. Memberi sumbangan untuk menampung kesalahan itu tidak berpahala. Bahkan tanda meredai perlakuan dosa fitnah, ujarnya dalam FB. Kenyataan Khairuddin, yang juga bekas ahli Majlis Syura Ulama PAS itu, dilihat susulan rayuan PAS memohon derma jihad bagi membiayai tuntutan sebanyak Rm825.000 daripada 3 pemimpin DAP. Walau bagaimanapun, rayuan derma jihad seperti disebut dalam surat berkeliling kepada pemimpin utama PAS pusat, negeri dan sayap parti tersebut hanya dihujani kecaman orang ramai. Saudara-saudara, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Kita teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, yang tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Bagaimana komen dan pandangan Anda setakat ini untuk pimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Selepas 2 tahun memegang jawatan PM, selepas 2 tahun PHPN, Kerajaan Perpaduan ditubuhkan, sudah pasti ada kecaman, kritikan diterima Anwar. Tapi apa kurangnya pujian untuk Anwar? Nah, saudara-saudara, terdapat satu tulisan yang berkata, wajah sebenar Anwar sebelum dan selepas jadi PM. Adakah di sini terdapat input berkaitan dengan kelemahan Anwar sebagai PM, ataupun mungkin apa yang pernah dilakukan Anwar sebelum dan selepas menjadi Perdana Menteri? Saudara-saudara, Malaysia kini dedah wajah sebenar Anwar sebelum dan selepas jadi PM. Perkongsian daripada Syabuddin Husin. Seorang pembantu kepada Anwar cuba menepis kritikan bahawa PM tidak menyuarakan sebarang kebimbangan tentang pendakwaan terhadap ahli politik selepas PRU 2018.
Ini selepas PM berkata, beberapa kes dalam tempoh tersebut dibuat secara tergesa-gesa, cacat dan bermotifkan dendam politik. Setiausaha politik kepada PM, Kamil Munim berkata, Anwar pada minggu pertama PH memenangi PRU mengingatkan agar tidak membalas dendam terhadap Najib, serta pendakwaan terhadapnya perlu mengikuti proses sewajarnya. Namun, Semakan Malaysia kini, dari Mei 2018 sehingga November 2022, mendapati bahwa lain daripada peringatan itu, Anwar tidak menyuarakan kebimbangan mengenai tuduhan yang dikenakan terhadap ahli politik itu. Pada Mei 2018, 2 hari selepas kenyataan awalnya, mengingatkan jangan berdendam kepada Najib, pemimpin PKR itu memberi jaminan bahwa siasatan terhadap bekas PM itu dijalankan dengan adil. Kemenangan besar rakyat Malaysia apabila Najib disabitkan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes SRC International pada 28 Julai 2020, Anwar dalam kenyataan bersama menyifatkan sebagai kemenangan besar. Proses pengadilan ini pasti tidak akan bermula sekiranya rakyat tidak bangkit untuk memberi kemenangan kepada PH dan mengalahkan BN pada PRU 14. Anwar mengulangi pendirian ini apabila Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib. Berubah selepas jadi PM, pandangan Anwar mengenai kes terhadap ahli politik selepas PRU 14 bagaimanapun dilihat berubah selepas dia menjadi PM. Dalam satu perbincangan dengan Milken Institute di Singapura pada September 2023, PM berkata tuduhan terhadap Ahmad Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri adalah meragukan dan tidak dijalankan secara profesional, sambil menyatakan ia bermotif politik. Dia mendakwa ini kerana tuduhan itu dibuat beberapa hari selepas Dr. Mahathir dilaporkan mengugut Zahid untuk membubarkan UMNO atau menghadapi pendakwaan. Anwar berkata, dia mempunyai pandangan tersendiri mengenai kes Rosmah, tetapi tidak mendedahkannya. Anwar berkata, ketika mengulas kritikan terhadap susulan pembebasan Rosmah daripada 12 tuduhan pengubahan wang haram dan 5 tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan LHDN. Rosmah yang merupakan isteri Najib sebelum ini disabitkan kesalahan dalam satu lagi kes rasuah melibatkan projek tenaga solar. Dia sedang merayu terhadap sabitan tersebut. Dia juga menegaskan bahawa pihak pendakwaan sedang merayu terhadap pembebasan Rosmah. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?